Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 24 Julai 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia NCSM menyasarkan untuk membantu sekurang-kurangnya 50,000 rakyat Sarawak tanpa mengira jantina untuk mendapat perlindungan daripada papiloma virus manusia HPV. Justru NCSM pada Isnin lepas telah melancarkan program imunisasi HPV peringkat negeri Sarawak di Bintulu dan telah dirasmikan Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Pengarah urusan NCSM, Profesor Madya Dr. Muralitaram Munisami berkata, program secara percuma itu merupakan inisiatif NCSM bagi mencegah kanser cervix serta menyasarkan lelaki dan wanita berusia 13 hingga 26 tahun. Sementara itu, Dato' Amar Dr. Sim menggesa lebih ramai rakyat Sarawak mengambil peluang daripada program itu untuk melindungi diri dan keluarga. Katanya, virus HPV menyumbang 95% kes kanser cervix di Malaysia di samping penyebab kepada kanser lain seperti kanser nasopharynx dan kanser tonsil. Dengan perlindungan HPV, kemungkinan untuk mendapat kanser cervix dapat dikurangkan sehingga 90%. Program imunisasi HPV oleh NCSM diperkenalkan pada November tahun lepas dan sehingga kini telah memberi perlindungan kepada lebih 50,000 rakyat Malaysia. Pelaksanaan projek bekalan air di Maskat Bintulu kini telah mencapai 97.43% siap. Melibatkan kos hampir 38 juta ringgit, projek itu kini di peringkat ujian dan pertauliahan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi menerusi hantaran di Facebook berkata antara komponen projek adalah pembinaan tangki air baharu berkapasiti 2 juta liter dan pemasangan saluran paip dari loji rawatan air Nyabau ke Simpang Sebau sejauh 18 km. Komponen lain termasuk pembinaan stesen pam penggalak dan pemasangan saluran paip ke rumah-rumah pancang di kawasan berkenaan. Projek tersebut adalah sebahagian daripada sistem grid bekalan air Sarawak yang sedang dilaksanakan dan dibiayai oleh Kerajaan Sarawak. Ia bertujuan memastikan bekalan air yang stabil dan berkualiti di kawasan berkenaan. Projek itu memberi manfaat kepada 3,745 penduduk dari 37 buah rumah pancang. Pembinaan bangunan sekolah menengah kebangsaan Sebuyau di tapak yang baharu akan dilaksanakan tahun ini. Pengarah Pendidikan Sarawak Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata, proses pembinaan sekolah terbabit akan bermula bulan depan. SMK Sebuyau has been approved for construction, so the process will be started this year. Very soon, this next month. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis pengumuman keputusan peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2023 di Kuching. Sabtu lepas, Adun Sebuyau yang juga Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Seri Julahi Narawi telah meninjau kemah yang telah dipasang di sekolah tersebut untuk kegunaan pihak sekolah. Ia bagi menempatkan guru dan pelajar menjalankan pelbagai aktiviti, memandangkan banyak bangunan dan dewan sekolah yang tidak boleh digunakan lagi. Menurut beliau, SMK Sebuyau merupakan antara sekolah yang uzur di Sarawak dan menunggu untuk dibina tapak baharu yang sudah lama disediakan iaitu di Bandar Baru Sebuyau. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC mendedahkan lebih RM477,000 jumlah tunggakan bayaran balik skim pinjaman rumah panjang direkodkan di bahagian muka sehingga Julai tahun ini. Pengurusinya Abdul Yaakob Arbi berkata ia membabitkan peratusan tunggakan 5.96%. Menurut beliau, sebanyak 13.75 juta ringgit pinjaman telah diberikan kepada 20 rumah panjang di bahagian muka. Beliau yang juga Adun Balingian berkata demikian pada program randau skim pinjaman rumah panjang HDC bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum di bahagian muka. Program bertujuan meningkatkan kesedaran tentang pembayaran balik pinjaman, memperkenal cara-cara pembayaran pinjaman terbaru, mempromosi skim pinjaman serta berkongsi maklumat mengenai kemudahan insurans kebakaran yang disediakan HDC. Skim pinjaman rumah panjang diperkenal sejak 1978 dengan pinjaman disediakan oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri dari 1978 hingga 2006. Bermula 2007 hingga kini, pinjaman menggunakan tabung amanah skim pinjaman dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Sehingga kini 1,133 rumah panjang telah dibina melibatkan 24,645 pintu dengan jumlah pinjaman lebih 505 juta ringgit.
6 projek jalan raya kini sedang dan akan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Ngemah. Menurut Adun Ngemah Ani Jana, salah satu yang sedang dalam pembinaan ketika ini ialah Jalan Nanga Kabah ke Nanga Beguang. Katanya pembinaan jalan dari Nanga Ngungun ke Nanga Jagau akan dilaksana secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama melibatkan pembinaan jalan dari Nanga Ngungun ke Nanga Bad dan projek itu akan ditender tidak lama lagi. Manakala fasa kedua meliputi pembinaan jalan dari Nanga Bad ke Nanga Pera dan fasa ketiga dari Nanga Pera ke Nanga Jagau. 2 lagi jalan yang telah diluluskan ialah jalan dari Rumah Suzu Zilili Baloh ke Nanga Ngemah dan jalan Nanga Dap ke Nanga Buan akan dilaksana dalam masa terdekat. Anyi berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Saidi Skim Penempatan Semula Raskom di Nanga Ngungun, Kanawin. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2024 akan berlangsung pada 8 hingga 17 Ogos depan di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Bertemakan Mystical Borneo Festival tahun ini menjanjikan penganjuran acara secara besar-besaran dalam mengetengahkan kekayaan warisan budaya masyarakat negara ini. Timbalan Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu Muhammad Abdullah Iskandar Rosli berkata tumpuan utama festival pastinya pemilihan kucing liar spesies Clouded Leopard atau dikenali sebagai ungkuli oleh masyarakat Dayak sebagai maskot rasmi BCF. So the concept for this year, we're going to have 4 sort of concept. One is transform Sibu into a city, as a community engagement, as a culture of Borneo, and sustainable development goals. These are 4 concepts you're looking to for this BCF. Beliau berkata demikian pada satu sidang media di Sibu. BCF 2024 juga akan menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan tempatan serta persembahan dari luar negara seperti China, Thailand, Indonesia dan Kelantan. Pengisian lain termasuk perarakan BCF, Dayak Pavilion, malam antarabangsa dan pertandingan memperaga pakaian tradisional pelbagai kaum. 10 finalis bakal berentar pada Anugerah Carta 10 Sarawak FM 27 Julai ini di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya berkata, anugerah tersebut merupakan program radio terbitan DJ Rinas Merpati yang mempertandingkan lagu-lagu karya anak tempatan Sarawak dan bersiaran setiap Sabtu pukul 10 pagi. Anugerah ini kita adakan untuk tujuan memartabatkan lagu-lagu popular dalam kalangan pendengar di samping menaikkan nama penyanyi-penyanyi yang bertanding sebagai 10 finalis untuk penganjuran pada kali pertama tahun ini. Beliau berkata demikian semasa sidang media anugerah berkenaan di RTM Kuching. Finalis terdiri daripada 6 solo iaitu Daniel Mansor, Sofwan Yusof, Mera Zada, Zah Amirul, Abang Hafiz dan Hassa Lizar. Satu duet iaitu Mi Sanisha bersama-sama Saiful Bahri serta 3 kumpulan proxy band Garage dan Hurricane. Juara bakal membawa pulang wang tunai RM5,000, naib juara RM3,000 dan tempat ketiga RM2,000. Sementara vokal terbaik, persembahan terbaik dan sagu hati masing-masing bakal menerima RM1,000. Anugerah Carta 10 Sarawak FM akan disiar secara langsung di saluran radio dan Facebook Sarawak FM. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.